Kasaburi. Terima kasih Niruna Nimin atas laporan anda. Dan sekarang ini kita ke segmen di mana kita akan bercakap tentang pencapaian utama Kementerian Luar Negeri. Okey, dan sudah pastinya selepas lebih setahun daripada kita mendepani pandemik COVID-19, pencapaian Kementerian Luar Negeri dalam mendepani pandemik yang disifatkan sebagai unprecedented di peringkat global ini banyak telah dicapai dan juga banyak telah diusahakan dalam membantu kerajaan mendepani pandemik yang bersifat global ini. Antaranya kalau boleh kita lihat adalah untuk membawa pulang ribuan rakyat Malaysia terkandas akibat pandemik COVID-19, diplomasi vaksin dan juga membuka gelembung perjalanan dan juga untuk membuka persempadan bagi perjalanan yang dihadkan dan juga dibenarkan. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang perkara itu, kita amat bersahati untuk bersama dengan Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk bersama kami pada pagi ini. Datuk, sudah pastinya selepas lebih setahun ini satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kerana dalam kita bercerita tentang perihal pandemik global ini, Kementerian Luar Negeri adalah satu kementerian yang berperanan penuh dalam memastikan isu-isu persempadanan negara, isu-isu membawa pulang rakyat Malaysia dan juga isu-isu tentang vaksin ini adalah isu yang diberi keutamaan. Jadi secara asasnya bagaimana Yang Berhormat Datuk memberi penjelasan tentang selepas setahun pencapaian Kementerian Luar Negeri? Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cik Ismail, Puan Patana kerana memberi peluang kepada Kementerian Luar Negeri untuk sedikit ruang membicarakan tentang apa yang kita telah lakukan selama setahun kerajaan ini wujud. Saya pertama-tamanya ingin menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On, Menteri Luar Negeri kita yang sebagaimana kita maklum baru sahaja pulang daripada lawatan resmi bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu, dan oleh itu terpaksa melalui proses yang dipanggil kuarantin yang ditentukan oleh negara kita. Jadi pertama dan keduanya saya ingin juga memaklumkanlah bahawa sebagaimana yang Cik Ismail sebut dengan begitu tepat dan baik tadi, Kementerian Luar Negeri berdepan dengan suatu krisis dunia yang terbesar semenjak Perang Dunia Kedua yang melibatkan kematian jutaan manusia di seluruh dunia. Kita walaupun mungkin tidak difahami sepenuhnya oleh rakyat biasa, Kementerian Luar Negeri memainkan peranan yang amat penting sebab COVID-19 ini adalah fenomena antarabangsa. COVID-19 ini melibatkan seluruh dunia. Maka kita dalam hubungan dengan negara-negara lain dengan tugas penting Wisma Putra antaranya ialah menjaga rakyat kita di seluruh dunia, maka kita terus boleh dikatakan digerakkan untuk mengambil peranan yang penting apabila COVID-19 ini diisytiharkan sebagai wabak atau pandemik pada lebih kurang setahun yang lalu bulan Mac 2020. Pertamanya Kementerian Luar Negeri mewujudkan bilik operasi di Wisma Putra yang bertugas 24 jam. Sebab dunia 24 jam. Kita 9 pagi sini, di New York 9 malam. Begitulah. Jadi rakyat Malaysia seluruh dunia tiba-tiba terkandas. Tiba-tiba dalam melancong penerbangan mereka dibatalkan begitu saja. Tiba-tiba negara-negara yang mereka berada itu tutup airport, lapangan terbang mereka. Jadi serta-merta kita berdepan dengan tanggungjawab untuk menguruskan kepulangan rakyat kita yang kita isytiharkan sebagai terkandas. Maka oleh sebab itulah, sebagaimana disebutkan tadi, kita dalam usaha ini telah berjaya membawa pulang lebih daripada 27,000 rakyat Malaysia daripada 99 buah negara, menerusi 556 penerbangan komersial, sewa khas, menumpang ataupun diberi tumpang oleh syarikat atau negara-negara lain. Misalnya daripada Mesir satu ketika negara Brunei membawa pulang rakyat mereka. Mereka menawarkan kepada kita untuk menduduki tempat-tempat dalam flight itu yang kosong. Kita guna kesempatan itu. Di masa yang lain kita beri peluang kepada rakyat lain apabila misalnya negara jiran kita menumpang penerbangan sampai ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur kita membantu pulang ke negara-negara ASEAN rakyat ini. Jadi apa yang kita lakukan
terlalu amat besar dan kita berterima kasih kepada Kementerian Keuangan yang telah memberi peruntukan khas, kepada sudah tentunya Majlis Keselamatan Negara, pada NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Kementerian Kesihatan, Jabatan Immigration, kerana ini semuanya berkaitan dengan tugas yang Wisma Putra lakukan dalam negara dan di luar negara. Dan kita tahu Wisma Putra adalah merupakan salah satu kementerian yang terawal yang terlibat secara langsung dalam usaha kerajaan untuk membasmi pandemik COVID-19 ni, dan juga mendapatkan bekalan vaksin. Jadi boleh Yang Berhormat boleh kongsikan sedikit sebanyak peran KLN di dalam diplomasi vaksin sendiri. Alhamdulillah, Yang Berhormat Menteri kita dalam urusan dan perhubungannya secara peribadi dan resmi dengan kebanyakan negara-negara telah memperolehi tawaran yang agak awal. Sebab apabila COVID-19 berlaku, vaksin ini belum realiti lagi. Tetapi negara-negara yang maju bidang farmasi mereka mula membuat penyelidikan untuk mewujudkan vaksin. Maka daripada awal lagi kita dapat bentuk-bentuk tawaran daripada negara-negara sahabat untuk mereka memberikan kepada kita peluang yang pertama untuk menempah dan memperolehi vaksin ini. Yang khususnya kita dapat daripada hasil lawatan Menteri Luar negara China, Republik China, Wang Yi, dalam lawatan beliau ke Malaysia, yang mana kita terpaksa mengadakan prosedur yang agak ketat. Pertemuannya sebagaimana diwajibkan, ada penjarakan dan sebagainya, tetapi dalam keadaan yang terhad dan agak menyulitkan juga, beliau ingin datang ke Malaysia untuk membuat lawatan, dan hasil daripada perbincangan rundingan dengan Yang Berhormat Menteri dan Wisma Putra telah ada perjanjian atau Memorandum of Understanding MOU, yang mana mereka memberi jaminan bahawa negara China apabila vaksin mereka terbukti mujarab akan ditawarkan kepada Malaysia. Begitu juga kita dengan United Arab Emirates, UAE, Emirat Arab Bersatu juga, sebab mereka juga aktif dalam usaha untuk mewujudkan vaksin dengan kerjasama dengan negara-negara lain, negara China misalnya, juga menawarkan kepada kita. Itu vaksin diplomasi. Saya nak sebut juga, kita juga memberi bantuan kepada negara lain. Kita misalnya memberi bantuan kepada negara Palestin. Hasil daripada percakapan telefon di antara Presiden Palestin Mahmud Abbas dengan Yang Berhormat Perdana Menteri kita, yang mana dipohon kepada kita untuk memberi sedikit bantuan, kita memberi bantuan. Kita menghantar lebih kurang 1 juta pelitup muka, sarung tangan, sanitasi, apa dipanggilnya, sanitizer kepada negara Palestin melalui Aman, Jordan. Kita sewa penerbangan khas sampai di Aman, serah barang kepada Palestin, kapal terbang kosong. Kita guna penerbangan yang sama untuk mengambil rakyat Malaysia yang terkandas di Jordan, balik singgah di Goa di India, dan memungut lebih kurang 300 pelajar Malaysia yang terkandas di India melalui lapangan terbang di kota Goa di India. Jadi kita lakukan ini. Begitu juga kita memberikan sumbangan diplomasi COVID-19 lah kita boleh sebutkan kepada negara Bosnia Herzegovina. Juga terdesak untuk mendapatkan pelitup muka, sarung tangan getah, sebagainya. Kita beri bantuan. Hasil arahan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan sama juga dengan di Palestin tadi, penerbangan yang kita sewa khas ke Sarajevo, dalam penerbangan pulang, singgah di Istanbul, ambil rakyat Malaysia yang terkandas di sana, juga beberapa ratus orang, dan pulang ke Malaysia. Jadi ini kita lakukan dalam pelbagai segi. Kita terima bantuan, betul, kita juga beri bantuan. Inilah COVID diplomasi, vaksin diplomasi yang kita laksanakan, alhamdulillah. Sudah pastinya hubungan bilateral dan multilateral yang baik antara negara-negara di peringkat global dengan Malaysia sendiri memungkinkan untuk tujuan dan juga urusan tersebut dipermudahkan antara negara-negara yang terlibat. Cumanya persoalan, kalau kita melihat sekarang ini, kebanyakan negara persempadannya itu masih lagi ditutup. Malah hampir keseluruhan negara di peringkat dunia, termasuk juga Malaysia. Jadi dalam hal untuk memudahkan perjalanan warga negara Malaysia
Malaysia yang perlu untuk keluar negara atas urusan-urusan penting atau perlu untuk balik semula ke Malaysia atas urusan untuk pulang ke kampung halaman, memerlukan peranan aktif Wisma Putra dalam menyelesaikan kesulitan dan juga hal ini. Jadi apa yang boleh dilakukan dan diselesaikan oleh Wisma Putra dalam perihal kepada perjalanan antarabangsa seperti berikut? Kita lakukan ini menerusi perbincangan dengan negara-negara, khususnya dengan negara-negara jiran. Dan lebih khusus lagi, sebagaimana kita maklum, dengan negara jiran terdekat kita lah, Singapura. Kita sama-sama memahami keperluan masing-masing negara dari segi menjaga kesihatan dan di masa yang sama mengekalkan sekurang-kurangnya secara minima kegiatan ekonomi negara tersebut. Rakyat kita bekerja di Singapura misalnya. Singapura memerlukan rakyat kita untuk bekerja di sana. Jadi oleh sebab itu perlu ada perbincangan, dan perbincangan telah pun berlaku pada peringkat minimanya. Misalnya Singapura bersedia menerima barangan-barangan Malaysia melalui pengangkutan jalan misalnya. Maka dengan sebab itu kelonggaran-kelonggaran khusus diberikan kepada rakyat kita untuk pergi ke Singapura. Konsep-konsep ini dipanggil green lane, dipanggil travel bubble ataupun gelembung perjalanan, gelembung pelancongan dan sebagainya. Untuk membolehkan rakyat yang bergerak melintasi sempadan. Tetapi keadaan penyakit COVID ini terlalu menekan. Ianya kita lakukan tetapi masih lagi belum sepenuhnya lagi. Tapi proses ini berjalan. Kita dipandu oleh Kementerian Kesihatan yang menyatakan bahawa kalau perjalanan begini perlu ada vaksin dahulu ke atau perlu buat swab test dahulu ke. Itu peraturan itu kita terpaksa mengikutlah apa yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Walau itu pun kita masih berusaha untuk seboleh-bolehnya memudahkan, melonggarkan supaya imbang antara kesihatan dengan ekonomi masyarakat dan negara, pekerjaan, employment rakyat itu kita dapat sedikit sebanyak usahakan untuk dipulihkan dengan segera yang mungkin. InsyaAllah. Dan kalau kita tahu Wisma Putra telah mencapai kedudukan yang sangat baik di peringkat antarabangsa itu sendiri. Jadi dari segi hubungan dengan rakan negara yang strategik, boleh YB halusi lagi beberapa kejayaan Wisma Putra di peringkat antarabangsa? Alhamdulillah tahun ini, tahun lepas walaupun COVID, walaupun tak dapat bergerak dan sebagainya, kita teruskan usaha dan peranan Wisma Putra kebanyakannya melalui persidangan-persidangan maya online ataupun virtual. Sama ada persidangan bangsa-bangsa bersatu yang Mahmud Perdana Menteri berucap melalui virtual, ataupun persidangan OIC yang saya sendiri diberi peluang untuk mewakili negara kita tentang isu Palestin, ataupun mesyuarat ASEAN yang mana Yang Mahmud Perdana Menteri berucap dan memberi cadangan-cadangan yang baik untuk segera memulihkan ASEAN sebagai satu kumpulan serantau, ataupun kalau kita ingat persidangan kemuncak APEC yang mana kita tuan rumahnya, Yang Mahmud Perdana Menteri terlibat, Menteri MITI terlibat, Menteri Luar Negeri terlibat, dan kita dianggap sebagai tuan rumah yang berjaya dalam sidang APEC itu, dan kita meluluskan apa yang dipanggil Vision Putrajaya pada persidangan tersebut. Jadi dari segi ini aktif. 2020. 2021 kerajaan membuat pendirian keputusan, maka kita perlu juga bertemu secara lebih fizikal. Oleh sebab itu kita putuskan bahawa Yang Mahmud Perdana Menteri perlu membuat lawatan. Maka dibuatnya lawatan ke Indonesia, dibuatnya lawatan ke Arab Saudi, kemudian ke UAE, Emirat Arab Bersatu. Menteri luar kita ke Brunei secara resmi untuk mewakili negara kita. Jadi ini kita terus lakukan, dan alhamdulillah hasilnya amat baik sebagaimana yang diumumkan daripada persidangan dan pertemuan yang dilakukan di Arab Saudi ataupun di Indonesia sebelumnya ataupun di Emirat Arab Bersatu. Kita diberikan penghormatan dan kita menerima kesanggupan atau komitmen untuk melabur lebih banyak di Malaysia, untuk membeli lebih banyak barangan Malaysia seperti kelapa sawit, dan ini berlaku.
Begitu juga negara China, negara India yang mana mereka pembeli besar kelapa sawit juga memberi komitmen yang sama hasil daripada hubungan antarabangsa yang aktif yang kita laksanakan walaupun terhad dengan masalah COVID-19 ini. Okey, kalau kita lihat kepada peringkat lebih besar di peringkat global, pelibatan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga dilihat amat aktif, khususnya dalam menandatangani pengharaman kepada penggunaan senjata nuklear. Treaty seperti itu adalah satu perkara yang menginginkan keamanan global ataupun keamanan dunia. Jadi dalam perihal ini, bagaimana pendirian Malaysia sendiri dalam perihal pembangunan dan juga penggunaan senjata nuklear di peringkat global? Betul. Alhamdulillah, kita tahun lepas telah setelah kita bersetuju untuk bersama-sama menandatangani treaty pengharaman senjata nuklear, maka pada tahun lepas kita telah mengesahkannya, meratifikasikan perjanjian ini, dan dengan peratifikasian kita ini menjadikan sekarang ini treaty itu treaty yang sah. Suatu perjanjian yang sah di peringkat antarabangsa. Baik. Yang mana majoriti negara-negara di dunia ini bersetuju untuk mengharamkan senjata nuklear ini. Ini suatu usaha yang signifikan yang mana kita aktif di dalamnya, yang mana menandakan kita dalam keadaan ini pun memainkan peranan yang penting pada peringkat antarabangsa. Saya amat bersyukur bahawa kita berjaya lakukan itu. InsyaAllah. Jika YB juga boleh kongsikan antara pencapaian utama kementerian di peringkat ASEAN juga, bagaimanakah pencapaian? Di peringkat ASEAN, Yang Berhormat Perdana Menteri kita aktif pada tahun lepas dalam perbincangan melalui Maya dahulu. Beliau telah mencadangkan misalnya diwujudkan suatu persefahaman yang dipanggil Asian framework, iaitu pemulihan Asian Comprehensive Recovery Framework, ACRF, iaitu kerangka pemulihan negara-negara ASEAN yang komprehensif. Ini cadangan daripada kita dan diterima sebagai dasar bersama ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN selepasnya pada penghujung tahun lepas. Jadi ini membuktikan bahawa kita aktif dalam keadaan yang mencabar, dalam negara pun mencabar, luar negara pun mencabar, tapi kita aktif alhamdulillah dalam mengutamakan kepentingan negara di dalam negara di peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Secara kesimpulannya, Yang Berhormat Datuk, untuk kita bercerita tentang hubungan antarabangsa antara Malaysia dan juga negara-negara di peringkat global, ia adalah satu hubungan simbiosis yang sekiranya diputuskan, maka ia akan menyebabkan berlaku kerancuan dari segi antara hubungan negara-negara anggota tersebut. Jadi dalam perihal ini, bagaimana Wisma Putra secara kesimpulannya menilai dan juga meletakkan apa yang telah pun dilaksanakan sepanjang setahun yang lalu adalah untuk kebaikan bukan sahaja masyarakat di peringkat tempatan, tetapi juga untuk meletakkan nama Malaysia dalam satu fasa yang baik di peringkat sejagat. Ini saya fikir amat penting dan signifikan bahawa kita dalam suasana yang cukup mencabar ini, saya kira berjaya untuk mengatasinya, malah untuk menunjukkan kemampuan kita menangani krisis besar dan di masa yang sama terus memimpin peringkat domestik negara dan di peringkat antarabangsa. Saya lihat bahawa hasil daripada lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri kita ke negara-negara jiran, kemudian ke negara-negara utama dunia ini, negara-negara sahabat yang lainnya, kita akan mampu untuk menjadi suatu pemain politik antarabangsa yang terpenting, sama ada di peringkat negara-negara ASEAN ataupun di peringkat negara-negara OIC, dan di peringkat APEC sudah tentu kita pengurusinya sekarang ini dan kita serahkan kepada New Zealand, tapi kita telah buktikan peranan kita. Maka saya rasa insya-Allah dengan suasana yang saya sudah alami dan lihat ini, insya-Allah negara kita akan mencapai suatu tahap yang boleh kita kira insya-Allah cemerlanglah di medan antarabangsa nanti. Walaupun berdepan dengan pandemik yang bersifat unprecedented dan amat mencabar ini, namun Wisma Putra dan juga Kementerian Luar Negeri terus cemerlang dalam memastikan agar setiap dasar antarabangsa dapat dijayakan dan juga dapat dilaksanakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Kamaluddin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri, kerana berkongsikan perkongsian pada pagi ini. Baik, Ismail, kita